Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita teruskan pada kelas yang lepas saya ada bagi kerja latihan kepada kamu, buku kerja muka surat 73 hingga 75. So hari ini kita akan bincangkan jawapan tersebut. Okey, yang pertama kita lihat pada muka surat 72. Soalan dia di muka surat 72. A prime ialah imej bagi objek A di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan selengkapnya transformasi Q dan P bagi setiap yang berikut. Okey. So ini gambar rajah bagi soalan 16A muka surat 73. Okey, diberikan A di sini. Ini ialah objek, so A prime ialah image. So yang pertama kamu kena lihat pada bentuknya. Bentuknya masih lagi serupa. Okey. Tapi kamu lihat yang pertama dia akan berlakunya orientasi dia berubah. So di sini kita dapat lihat ia melibatkan pantulan. Okey, kita belajar sebelum ini, jika orientasi dia berbentuk songsang seperti kita melihat di cermin, so maksudnya dia akan melibatkan pantulan. Okey, so apa yang kita boleh buat di sini, kita lihat pantulan. So kalau kita tengok sini, dinding sini yang sesuai kita letak pantulan. Okey, mungkin kita boleh pilih garis X sama dengan 1. Okey. Okey, so kita boleh pilih garis X sama dengan 1 sebagai pantulan. So bila kita pantulkan, apa yang berlaku? Okey, so kita gerakkan setiap titik. Okey, pada bucu kita gerakkan setiap titik. Okey, pergerakan dia setiap titik kita gerakkan. Titik yang pertama gerakkan 3 menghala ke paksi pantulan. So gerakkan titik yang kedua, titik yang ketiga dan juga titik yang keempat. So inilah hasil dia. Okey, inilah imej yang terhasil. So yang pertama ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey. So ini bukannya jawapan mesti. So mungkin ada juga pelajar yang boleh buat yang lain. So saya nak kamu hantar kerja, so saya boleh semak. Sama ada pantulan ataupun transformasi yang kamu berikan itu tepat ataupun tidak. Okey. Ini adalah alternatif jawapan. Okey, so yang pertama bila kita dah pantulkan pada garis X sama dengan 1, so kita lihat di sini dia akan melibatkan masih lagi. Okey, sekarang orientasi dia bukan lagi bentuk songsang. So orientasi dia masih bentuk yang sama. Cuma apa yang berlaku, jarak antara titik dia dah berubah. Antara ini sekarang menjadi objek, ini ialah imej kita yang terakhir lah. So kita lihat di sini apa yang akan berlaku. So yang akan berlaku ialah putaran. Maafkan saya, putaran. Okey, dia tak boleh berlakunya pembesaran, tak boleh. Dan dia juga tidak boleh translasi. Kalau translasi, dia mesti bentuk yang jarak dia mesti sama antara titik objek dengan imej, titik yang sepadan. Okey, yang ni dia berubah. So kalau kita lihat di sini dia adalah putaran. Okey, so ini ialah arah putaran dia. Okey, arah putaran dia mengikut arah jam. Okey, so kita nak cari pusat putaran, so saya gunakan kaedah center. So saya ada share video YouTube sebelum ini, harap kamu boleh lihat. Okey, dalam kaedah center, di mana dia yang pertama kita ambil satu bucu yang sepadan, kita gariskan. Kemudian kita lukiskan garis serenjang. Dan garis serenjang ni mesti sama panjang dengan garis yang kita lukis. Okey, so hasil macam ni. Okey, garis serenjang yang kita lukis ni mesti sama panjang. So kita punya arah putaran ialah di sini yang warna biru. So kalau kita lihat di sini kita ada dua pusat, 1 dan 2. So pusat yang dekat dengan arah putaran ni kita tak ambil. So yang ni kita tak ambil. So kita ambil pusat putaran yang jauh daripada arah. Okey, so kita pilih pusat putaran ini. Okey, iaitu titik 6, 5. Okey, maksudnya P ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 6, 5.
Okey, so ini ialah jawapan untuk soalan 16A. Okey, kemudian kita pergi kepada 16B. Okey, so ini ialah dia punya objek A. A prime ialah dia punya image. So kalau kita lihat di sini, kita akan dapat lihat yang pertama dia melibatkan pantulan, yang kedua dia melibatkan pembesaran. Okey, kalau kita tengok simetri di sini, so paksi pantulan ni tengah-tengah ni iaitu paksi Y. Okey. So yang pertama Q ialah pantulan pada paksi Y. Okey. So bila kita nak buat pembesaran, kita mesti tahu pusat dia. So kita mesti pantulkan dulu objek ini. So hasil dia kita akan dapat di sini. Okey, ini ialah objek yang telah dipantulkan. Okey. So yang ini yang pertama tadi ialah pantulan. So pergerakan daripada merah ni ke biru ni, ini ialah pembesaran. Okey. Okey, kita pembesaran, kita tahu dia punya pusat. So inilah dia punya pusat kawasan pusat dia. Ini pusat dia. Okey, pusat tak ada masalah. Okay, kemudian kita nak cari dia punya faktor skala So faktor skala dia. Kita nak cari dia punya faktor skala. Okey, so faktor skala 1 2 3 4 5 6. So sini 6, sini 3. So faktor skala 6 bahagi dengan 3. So kita dapat 2. So faktor skala dia ialah 2. So ini ialah dia punya pusat. Okey, yang di bawah ni iaitu pusat 2 3. Okey, titik di bawah ni. Titik 2 3. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 16C. Okey, ini ialah dia punya objek A. A prime ialah image-nya. Okey, so kalau kita lihat di sini, kita dapat lihat so mungkin dia akan melibatkan pantulan sebab objek ini orientasi dia berbentuk songsang bentuk dia dah jadi bentuk songsang. So yang pertama mesti ada pantulan dan kedua mesti ada pembesaran So kita boleh pantulkan mengikut kamu so kamu boleh fikirkan mana yang kamu nak pantulkan. Okay, so yang paling mudah saya ambil di sini, kita ada paksi X. So saya ambil dia dipantulkan pada paksi X. Okey, so yang warna biru ni ialah arah pantulan. Okey, so pantulan pada paksi X. So ini ialah hasil dia. Image yang pertama objek A. Ini ialah yang dihasilkan, image yang dihasilkan di bawah pantulan pada paksi X. Okey, kemudian kita nak mencari pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita sambungkan dua titik yang sepadan. Titik yang pertama kita sambungkan, panjangkan. Titik yang kedua kita sambungkan. So kita akan dapat situ ialah pusat putaran. So pusat putaran ni ialah 12 negatif 2. Okey. So pusat putaran dah dapat. Okey. So nak kira dia punya faktor skala mudah saja. Kita ambil sisi yang sepadan. Okey, sisi sini panjang dia 2. Sisi sini 1 2 3 4. Okey, so image bahagi dengan objek. So 4 bahagi dengan 2. So kita dapat 2. Okey, so faktor skala dia ialah 2. Okey, maksudnya kita dapat simpulkan dia punya pembesaran pada pusat 12 negatif 2. 12 negatif 2 dengan faktor skala 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan 16D. So ini ialah objek A. A prime ialah image. Okey, so kalau kita lihat di sini, objek di sini dia dah besarkan. Okey, so pilihan kita yang pertama mungkin kita boleh buat pembesaran dahulu. Okey, kita mungkin boleh buat pembesaran dahulu. Mungkin ada pelajar nak cuba buat pantulan dahulu. So terpulang. Boleh cuba. Okey, so yang saya nak tunjukkan ini ialah yang pertama kita buat pembesaran. Okey, pembesaran. Okey, yang pertama kita lihat dia punya faktor skala dia. Faktor skala dia kalau kita tengok sini 2, sini ialah 1. So faktor skala dia ialah 2. Okey, tapi mandakan kita nak pusingkan dia ke sana. So kita lukiskan dia punya garis garis. Okey, kita decide dia punya pusat putaran di sini ialah 6 negatif 2. Sebagai pusat putaran.
Okay, kita gariskan. Okay, so sisi tadi kita panjangkan. Okay, yang mana yang 2 unit menjadi 4. Sini 3 unit menjadi 6. Kita gandakan 2. Okay, maka kita akan dapat dia punya hasil dia selepas kita pindahkan setiap titik. Ke 4-4 titik kita pindahkan. So, inilah image yang kita dapat. So, image yang kita dapat, okay, kita nampak sini bersebelahan dengan A prime. Okay, so mudah kita nak buat pantulan. Okay. Okay, so yang pertama ni ialah okay, yang pertama tadi ialah pembesaran pada pusat ni 6 negatif 2 dengan faktor skala negatif 2. Okay, kenapa bukan 2? Sebab arah dia bertentangan. Dan paling mudah kita nak kenal pasti dia punya pusat putaran berada di tengah-tengah di antara objek dengan image. So dia punya skala, faktor skala dia ialah negatif 2. Okay, so kita dah dapat objek di sini, objek asal dah pindahkan ke sini. So ini image kita yang pertama. So image ini kita akan pantulkan. So kalau kita lihat di tengah-tengah ni, okay, garisan dia ialah 6. So apa yang sama dengan 6 ialah paksi X. Okay, so pantulan pada garis X sama dengan 6. Itu ialah dia punya P. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 17. Soalan 17, Q prime ialah image bagi objek Q di bawah gabungan transformasi KL. Perihalkan selengkapnya. Okay, yang pertama transformasi L dan K, dan yang kedua diminta kita untuk mencari transformasi tunggal. Okey. Okey, yang pertama kita lihat 17A, ini ialah objek, ini ialah image kita. Okey, kalau kita tengok objek ini menjadi lebih besar dan kita mesti fikirkan ada satu lagi, mesti ada satu lagi transformasi yang terlibat di sini. So yang mungkin di sini ialah kita boleh kata pantulan. Okey, pantulan dekat mana? Okey, kalau saya ambil kat sini, saya ambil pantulan pada paksi Y. So bila kita pantulkan paksi Y, objek Q ni akan berubah tempat ke yang warna biru ni. Ini bentuk dia yang baru yang berwarna biru ni. Okey, so dia berada di tengah-tengah image yang terakhir. So L ialah pantulan pada paksi Y. Okey. So bila kita gunakan pantulan pada paksi Y, kita akan dapat tengah-tengah ni. So maksudnya kita akan dapat pusat putaran betul-betul di tengah. Betul-betul di tengah objek ataupun di tengah-tengah image ini. Okey, situ pusat putaran dia. 4, 4. Itu pusat putaran. Okey, kemudian dia punya faktor skala. Kalau kita tengok panjang dia 1 sini menjadi 1, 2, 3. So dia menjadi 3. 3 kali ganda. So faktor skala dia, kalau kita kira sini, so ialah pusat putaran. Okey, so sini 1 menjadi 3. So faktor skala dia ialah 3. So K ialah pembesaran pada pusat 4, 4 dengan faktor skala 3. Okey, sekarang kita tinggalkan dua jenis transformasi itu. Kita nak pergi kepada transformasi tunggal. So kita terus sambungkan objek dan image. Okey, so kita akan dapat satu pusat yang baru iaitu negatif 8, 4. So ini ialah pembesaran pada pusat negatif 8, 4 dengan faktor skala 3. Okey, dengan faktor skala 3. Boleh sebab objek dengan image berada pada arah yang sama. So dia masih lagi positif bukannya negatif. Okey, berada pada arah yang sama. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B 18B. Okey, so ini ialah dia punya objek Q prime ialah dia punya image. Okey, so kalau kita tengok yang pertama dia akan melibatkan putaran benda ni akan berpusing. So sebanyak 180 darjah. Okey, so 180 darjah putaran dia. Okey, nak cari pusat untuk 180 darjah mudah saja. Kita sambungkan dua titik yang sepadan, kita cari titik tengah. Ini untuk 180 darjah. Sambungkan titik yang sepadan, kita cari titik tengah. So itu ialah pusat putaran. So L ialah pusat putaran 180 darjah pada pusat sifar 4. Okey, kemudian kita lihat sini ada pembesaran. So ini ialah pusat pembesaran. Okay, pusat pembesaran ialah 3, 4. Saya tandakan ni pusat pembesaran ialah 3, 4. Okey, faktor skala dia kita boleh kira.
Okey, sini 2. 2 bahagi dengan 1. So, kita dapat faktor skala dia ialah 2. Okey. So, K ialah pembesaran pada pusat 3, 4 dengan faktor skala 2. Okey. Faktor skala 2. So, sini 2, sini 4. Panjang ni yang biru ni. So, 4 bahagi dengan 2. So, kita dapat 2. Okey. So, kita tinggalkan 2 transformasi itu. Kita nak cari transformasi tunggal. Kita sambungkan titik yang sepadan. 2 titik yang sepadan. So, kita akan dapat di tengah-tengah ni dia punya pusat. Negatif 1, 4. So, sekarang kalau kita lihat objek dengan imej berada pada arah yang berlainan. So, kita kata faktor skala dia menjadi negatif 2. Sebab apa? Masih lagi sama. 1, 2, 3, 4. So, 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2. Dia menjadi negatif sebab arah dia berlainan. Okay? So, pembesaran pada pusat negatif 1, 4 dengan faktor skala negatif 2. So, ini ialah dia punya transformasi tunggal. Ingat, bukan semua gabungan ada transformasi tunggal. Okey? Itu kamu perlu ingat. Okey, soalan seterusnya kita pergi pada soalan 19. Okey, selesaikan setiap yang berikut dalam rajah di sebelah. Dia telah berikan A tanda ialah imej bagi A di bawah transformasi P dan A double prime ialah imej bagi A prime di bawah transformasi Q. Okey, so kita tengok yang pertama P. Okey, kita tengok P. So P ialah daripada A kepada A tanda. So ini ialah putaran. Okey, berapa kali putar? 1 kali putar. Bila sekali putar ialah 90 darjah. Okey, so gambar ni kamu boleh tengok pada buku kamu yang lebih jelas. Okey, so rujuk dan kamu boleh gariskan garisan-garisan yang saya lukiskan ini. So yang pertama P ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 82. So titik ataupun lebih sesuai kita gunakan pusat. Titik pun boleh, pusat pun boleh, tapi sesuai kita gunakan pusat. Sebab dalam buku teks pun gunakan pusat. Okey, pada pusat 82. Okey. Yang kedua, Q ialah pembesaran pada pusat 2, 3 dengan faktor skala 2. So, sama macam tadi. Kita nak cari pusat bagi pembesaran. Kita sambungkan 2 titik yang sepadan. Kita gariskan. So, kita dapatlah dia punya pusat pembesaran dekat sini. Ini ialah pusat pembesaran. Negatif 2, 3. Okey. Manakala yang tadi, dia punya pusat. Ini ialah pusat putaran. Okey. Itu ialah pusat putaran. Okey, soalan yang kedua. Diberi A mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 85 cm persegi. Okey, so A tanda ni samalah besar dia. Hitung luas dalam sentimeter persegi yang diwakili oleh kawasan berlorek. So kita gunakan formula. Luas imej ialah K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, so luas kawasan berlorek ialah luas imej. So, K kuasa 2 ialah 2 kuasa 2 darab dengan 85. So, kita dapat 340. Okey. Seterusnya, soalan B. Dalam rajah, FGHIJ ialah imej bagi A, B, C, D, E di bawah transformasi P. Dan KGLMN ialah imej bagi FGHIJ di bawah transformasi Q. Okey, so kita tengok mula-mula transformasi yang dilabelkan yang dah dilabelkan di sini. Okey, P Okey, so P ialah pantulan. So pantulan pada mana? Pantulan pada garis X sama dengan negatif 1 ni So kamu boleh tengok dalam buku. Okey, gariskan di sini Dia pantul, cari tengah-tengah dia, dia pantulkan daripada sini ke sini So P ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 1. Okey, Q pula ialah pembesaran pada pusat mana? Okey, kalau kita tengok pusat dia ialah G ni pusat dia ialah G. Okey, kita boleh tulis G ataupun kita boleh tulis dia punya koordinat. Okey, kemudian kita kira dia punya faktor skala. Okey, faktor skala dia 1 2 3 4 5 6. Sini 1 2 3. So 3/6. Okey, so 3/6. So kita akan dapat 1/2 lah. 3/6. So kita akan dapat 1/2. Itu ialah dia punya faktor skala. Okey. So Q ialah pembesaran pada pusat 6, 11
ataupun titik G ni dengan faktor skala 1/2. Okey, soalan nombor 2. Diberi ABCD mewakili suatu kawasan yang mempunyai luas 92 meter persegi. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan yang diwakili oleh kawasan yang berlorek. Okey, so mula-mula kita cari luas image KGLMN ialah K kuasa 2. So K kita ialah 1/2 darab dengan luas objek. So kita dapatlah luas image ialah 23 cm persegi. So kita tengok di sini kawasan yang berlorek dia tidak termasuk kawasan KGLMN. So kita tolakkan di situ. So 92 tolakkan dengan 23. So kita dapat luas kawasan yang berlorek ialah 69 cm persegi. Okey. Okey, itu sahaja untuk PDPR hari ini. Terima kasih. So kamu boleh rujuk buku kamu dan buat pembetulan. Sekian, terima kasih.